Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada hari ini bagi subjek Bahasa Melayu tahun 3 pada hari ini. Kita akan belajar unit 10, toleransi kukuhkan perpaduan, teka nama cikgu, kata bantu. Jadi boleh buka buku teks Bahasa Melayu jilid 1 muka surat 67. Sebelum tu kita akan kenali standard kandungan, memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks, standard pembelajaran, memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks, kata bantu. Dan yang terakhir, objektif pembelajaran, murid membina ayat menggunakan kata bantu. Jom kita ketahui dengan lebih lanjut apakah maksud kata bantu. Kata yang memberikan makna tambahan dari segi waktu dan ragam pada frasa predikat. Kata bantu terbahagi kepada dua. Pertama, kata bantu aspek. Kedua, kata bantu ragam. Kata bantu terbahagi kepada dua. Kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Baiklah, kata bantu aspek menerangkan perbezaan sesuatu dari segi masa ataupun waktu. Lebih kepada masa dan waktu. Okey, jom kita lihat. Terbahagi kepada tiga. Yang pertama, belum dilakukan. Kata bantu aspek yang belum dilakukan. Maksudnya untuk masa hadapan. Yang kedua, sedang dilakukan. Masa kini. Yang tengah dibuat. Okey. Dan yang seterusnya, sudah dilakukan. Masa lampau. Maksudnya benda perbuatan yang kamu lakukan telah lepas. Telah kamu lakukan, jadi dia kira masa lampau. Okey, jom kita lihat. Ada seorang budak lelaki sedang tidur dan ada yang pakai beg sekolah dan ini adalah gambar sekolah. Jadi kita lihat kata bantu yang pertama dari segi aspek belum dilakukan. Masa hadapan. Maksudnya ini budak lelaki ni dia tengah tidur. Dia tengah tidur dan belum lagi pergi ke sekolah. Mungkin esok dia akan pergi sekolah. Belum pergi sekolah lagi. Belum laku. Belum berlaku. Belum dilakukan. Macam tu. Ini sekolah. Ini dia belum pergi lagi. Okey. Ada dua kata bantu aspek di sini. Belum dan akan. Kita tengok contoh ayat. Ahmad belum pergi ke sekolah. Tak pergi lagi. Yang kedua, esok Ahmad akan pergi ke sekolah. Ahmad fikir Ahmad tengah tidur. Jadi esok dia fikir esok dia akan pergi ke sekolah. Jadi kata bantu yang perlu digunakan dua, belum, akan. Itu untuk belum dilakukan. Masa yang belum dilakukan. Okey, kita tengok yang kedua. Sedang dilakukan. Sekarang ni dia tengah lakukan. Bayangkan situasi ni Ahmad ni dia sedang melakukan sesuatu perbuatan masa kini. Okey, kita tengok contoh apa kata bantu yang boleh digunakan pada sedang dilakukan. Masa kini, sedang, masih, mula. Okey, tiga. Jadi, Ahmad ni dalam perjalanan nak pergi sekolah. Tengah lakukan. Sedang lakukan. Jadi, boleh contoh ayat, Ahmad sedang pergi ke sekolah. Yang kedua, Ahmad masih dalam perjalanan ke sekolah. Dia tengah buat. Dia tengah nak pergi sekolah. Sedang lakukanlah. Okey, yang ketiga, Ahmad mula bergerak ke sekolah. Dia dah buat dah benda tu. Dia dah buat dah perbuatan tu. Okey. Jadi, tiga perkataan ni boleh guna sedang, masih, mula. Okey. Untuk sedang dilakukan. Masa yang sedang dilakukan. Seterusnya, kita lihat. Nampak Ahmad ni dia dah pergi sekolah. Sekolah kat sini
sekolah di sini di tengah ni dan Ahmad mungkin dia dah pergi dah sekolah. Jadi sudah dilakukan, dikira masa lampau lah. Maksudnya benda dah lepas. Contoh perkataan sudah, telah, pernah, baru. Jadi 4 perkataan kata bantu ini boleh digunakan untuk perbuatan yang sudah dilakukan. Okey, contoh Ahmad sudah pergi ke sekolah. Ahmad ni dah pergi ke sekolah. Yang kedua, Ahmad telah pergi ke sekolah. Yang ketiga, Ahmad pernah pergi ke sekolah. Dan yang keempat, Ahmad baru pulang dari sekolah. 4 perkataan ini menunjukkan Ahmad sudah pergi ke sekolah. Sudah. Perbuatan yang telah dilakukan. Okey. Seterusnya, kita lihat kata bantu yang kedua. Kata bantu ragam. Kata bantu ragam menerangkan ragam perasaan berkaitan dengan sesuatu perbuatan. Maksudnya perasaan. Ragam perasaan. Apa contoh perkataan kata bantu ragam? Patut, dapat. Okey. Patut, dapat menunjukkan keupayaan untuk kita melakukan sesuatu perbuatan. Yang kedua, mahu, hendak. Maksudnya kita hendak buat sesuatu benda tu, sesuatu perbuatan tu. Yang ketiga, enggan. Enggan, tidak mahu buat. Harus, perlu kita buat. Kita perlu buat. Boleh, untuk pengizinan. Mesti. Yang terakhir, mungkin. Sama ada dia akan buat ataupun dia tidak akan buat. Maksudnya ada 2. Okey, 2 dalam 1. Kita lihat contoh ayat. Yang pertama, patut. Dia patut mendapat balasan atas perbuatan yang dilakukan. Bagi kata bantu ragam, Kamal dapat menghafal Al-Quran. Okey. Seterusnya, mahu. Suraya mahu belajar di sekolah. Hendak. Johan hendak ke taman. Bagi kata bantu ragam enggan, Hasan enggan memotong rumput. Harus. Kita harus berusaha dengan gigih. Boleh. Saya boleh memanjat pokok tanpa menggunakan tangga. Mesti. Saya mesti membantu Kamala. Yang terakhir, mungkin. Dia mungkin kalah dalam pertandingan itu. Seterusnya. Jadi, mari kita lihat buku teks Bahasa Melayu tahun 3 jilid 1 halaman 67. Jom kita baca. Kata bantu. Teka nama guru. Murid-murid tahun 3 angsana mendapat guru baharu. Mereka menjalankan aktiviti meneka nama guru. Fatin, Darshini, Weliang, Jiva dan Saiful dalam satu kumpulan. Walaupun mereka terdiri daripada pelbagai kaum, namun mereka gembira menjalankan aktiviti tersebut bersama-sama. Okey, yang berwarna ini merupakan kata bantu. Yang terbahagi kepada 2, kata bantu ragam ataupun kata bantu aspek. Murid-murid sedang menyusun huruf di atas meja. Jadi menyusun huruf ini merupakan kata bantu aspek. Okey, kita lihat yang kedua. Setiap kumpulan boleh meneka 2 kali. Okey. Yang seterusnya, tekaan Fatin dan Darshini mungkin betul. Jadi kita lihat yang keempat, patut. Patut merupakan kata bantu juga. Jadi, mungkin kita boleh bina ayat. Murid patut menggantikan huruf A kepada huruf T. Patut ni merupakan kata bantu ragam. Seterusnya, yang telah. Telah. Apa ayat yang boleh kita bina? Okey, kita lihat telah merupakan kata bantu aspek. Ayat yang boleh kita bina. Murid telah berjaya meneka nama cikgu dengan betul. Okey. Baiklah, seterusnya.
Kamu semua boleh buka buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 3, jilid 1, halaman 74 dan 75. Kita akan buat bersama-sama. Okey, kita pergi yang pertama dahulu, halaman 74. Kita baca dahulu arahan yang telah diberi. Lengkapkan ayat dengan kata bantu yang betul. Saling muafakat, tajuk yang diberi. Telah, akan, masih, belum, hendak, boleh, dapat. Merupakan kata bantu yang terdiri daripada aspek dan ragam. Okey, telah menunjukkan masa. Akan juga menunjukkan masa. Masih juga sama masa. Okey. Belum juga masa, hendak, boleh, dapat merupakan kata bantu ragam yang menunjukkan perasaan sesuatu perbuatan. Kita baca dahulu. Imran, Kiran, Li Ying dan Hemalini membantu Cikgu Suhaila menyiapkan maskot untuk hari sukan. Murid-murid, saya... Tempat kosong, tak tahu jawapan. Kamu perlu pilih daripada jawapan di atas ni. Melihat kamu berbincang sebagai satu pasukan untuk membina maskot hari sukan. Kata Cikgu Suhaila. Jadi apa kata bantu yang sesuai? Dia sedang melihat. Tengah melihat. Okey, melihat kamu berbincang. Jadi apa yang sesuai? Okey. Jawapannya apa? Okey, fikir dahulu. Okey, jawapannya hendak. Okey, seterusnya. Kita menggunakan bahan terbuang daripada kotak untuk membuat maskot. Imran memberikan cadangan. Semua rakannya bersetuju. Jadi, untuk ayat ini belum berlaku lagi. Imran hanya memberi cadangan. Sekadar beri cadangan. Jadi, dua kata bantu yang mungkin boleh kita guna. Apa dia? Akan dengan belum. Tapi belum tidak sesuai. Mungkin kita akan guna akan. Lepas tulis tu potong. Potong yang atas tu. Supaya kamu tidak keliru. Okey, kita pergi yang seterusnya. Imran dan rakan-rakan memulakan aktiviti membaca maskot bersama-sama. Okey, kamu menolong saya melukis wajah maskot ini. Jadi kita nak minta izin. Okey, kita boleh guna kata bantu apa? Boleh. Jadi selepas tulis potong. Okey, potong boleh. Tanya Imran kepada Li Qiang. Boleh Imran, saya akan bantu kamu. Terima kasih Kiran. Okey, seterusnya. Badan maskot siap diwarnakan oleh Hemalini. Sungguh pandai Hemalini mewarnakannya. Semua rakan terpegun akan kepandaian Hemalini. Badan maskot. Maksudnya perkara yang telah dilakukan. Jadi apa jawapannya? Telah siap. Okey, seterusnya. Imran siap memasang tangan maskot. Kiran membantunya. Jadi, di sini nak memberitahu bahawa belum berlaku lagi. Jadi, jawapan yang sesuai. Belum. Okey. Seterusnya, kertas warna saya banyak lagi. Kamu ambillah untuk menghias bahagian kaki maskot itu. Kata Imran kepada Hemalini. Okey. Jadi, dia nak cakap kertas dia tu ada lagi. Jadi, kita boleh guna masih. Okey, seterusnya. Dah siap tulis, potong. Tahniah murid-murid, kalian menyiapkan maskot dengan jayanya. Saya bangga dengan kerjasama erat antara kalian. Puji Cikgu Suhaila. Imran dan rakan-rakan amat gembira. Mereka bangga dengan kejayaan yang telah dikecapi. Semuanya hasil semangat kerjasama dan toleransi antara mereka. Kalian menyiapkan? Maksudnya? Cuba fikir. Dan satu lagi jawapan yang tinggal apa dia? Dapat. Okey, dah siap potong. Jadi kita telah lengkapkan ayat dengan kata bantu yang betul. Seterusnya kamu boleh buka muka surat 75 ya. Okey, kita baca dahulu.
Lengkapkan ayat dengan kata bantu yang betul. Jadi apa kata bantu yang telah diberi? Sedang kata bantu bermain. Perkataan yang diberi. Hendak merupakan kata bantu. Belajar perkataan yang diberi. Mahu merupakan kata bantu, mencuba merupakan perkataan yang diberi. Telah merupakan kata bantu, mahir merupakan perkataan yang telah diberi. Jadi kamu perlu bina ayat berdasarkan kata bantu yang telah diberi dan frasa yang telah diberi. Okey. Tengok gambar ni ada 4 orang. Siapa nama dia? Amna, Imran. Amna, Imran dan Amna. Amna yang pakai tudung ni mengajar Li Qiang dan Hemalini. Li Qiang, Hemalini yang tak pakai tudung ini. Okey. Bermain congkak, tengah main congkak. Menurut Imran, permainan ini boleh dimainkan bersama-sama tanpa mengira bangsa. Li Qiang dan Hemalini tekun mempelajarinya. Jadi macam mana kita nak buat ayat? Kita nak bina ayat mula-mula ni. Kita lihat. Okey, kita boleh lihat. Kita boleh buat. Amna dan Imran sedang bermain congkak. Sebab yang mula-mula main congkak, mestilah Amna dengan Imran. Sebab Amna dan Imran dia dah tahu bagaimana hendak bermain congkak. Okey, yang kedua. Jadi Hemalini dengan Li Qiang tu buat apa? Dia tengok je Imran dengan Imran dengan Amna main. Jadi mesti ada satu perasaan. Jadi apa ayat yang boleh kita bina? Li Qiang dan Hemalini hendak belajar bermain congkak. Jadi bila dia tengok je Amna dengan Imran main congkak, jadi mesti dia ada satu perasaan nak belajar juga main congkak. Okey, seterusnya. Amna dan Imran mengajar Li Qiang dan Hemalini bermain congkak. Menurut Imran, permainan ini boleh dimainkan bersama-sama tanpa mengira bangsa. Li Qiang dan Hemalini tekun mempelajarinya. Okey, seterusnya. Kata bantu mahu. Perkataan yang telah diberi mencuba. Jadi bina ayat. Kalau kamu tengok siapa yang nak cuba main congkak tu? Apa? Betul, Hemalini dan Li Qiang. Jadi kamu boleh bina ayat macam mana? Li Qiang dan Hemalini mahu mencuba. Mencuba apa? Semestinya bermain congkak. Jadi ayat yang betul. Li Qiang dan Hemalini mahu mencuba bermain congkak. Okey, yang terakhir. Kata bantu yang diberi telah dan perkataan mahir telah diberi. Jadi macam mana nak buat? Nak bina ayat yang ni. Silap nak bina ayat yang ni. Mahir. Siapa yang telah mahir? Siapa yang belajar tadi? Apa? Hemalini dan Li Qiang. Betul. Jadi Hemalini dan Li Qiang semestinya telah mahir main congkak sebab mereka telah belajar daripada Imran dan Amna. Jadi macam bagaimana ayatnya? Okey, kita tengok ayat yang dibuat. Li Qiang dan Hemalini gembira. Gembiralah kerana telah mahir bermain congkak. Jadi apa yang berlaku? Hemalini dan Li Qiang mengucapkan terima kasih kepada Amna dan Imran. Mereka bermain bersama-sama. Okey, cuba bina ayat sendiri. Okey? Boleh? Okey, jadi itu sahaja daripada Ustazah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua hebat.